Okey, Assalamualaikum, bersama saya Syafiq Dan saya Aing. Bersama kami dalam rancangan Meremang TV. Ya, okey. Okey, untuk pengetahuan korang, kita adalah channel yang berceritakan tema seram. Ya, betul. Seram. Dan Apa-apa yang melibatkan meremang. meremang kini meremang. Tak tahu lah korang meremang ke tak kan. Tapi dari segi pengalaman yang kita rasa orang tak rasa tapi kita rasa meremang. So tak ada masalah, kita boleh cerita kan. Ya, betul. Apa yang korang apa yang korang lalui, korang boleh tengok kat pin komen kami. Kat situ kami ada link. So korang boleh share pengalaman korang, pengalaman seram korang kan. Tak kisahlah dari mana, dari waktu korang kecil ke, waktu korang dah besar, dah kahwin ke apa kan. So kita boleh ceritakan balik, ataupun korang boleh text, voice ataupun call. Kalau korang nak direct cerita under kamera, kita boleh call lah. Kita boleh review awak depan kamera terus. Kalau awak nak datang sini, awak nak jadi guest pun boleh, tak ada masalah. Lagi kita suka kan. Sambil-sambil tu kita boleh mengelakkan hubungan silaturahim, gitu kan. Lagi seronok kalau situ. So korang jangan lupa subscribe, like video ni Okey. dan tinggalkanlah komen okey ke tak, apa yang perlu kami. Ataupun nak share cerita dekat komen pun boleh. Boleh. Kalau nak share cerita kat komen pun tak ada masalah. Nanti kita baca je. Nanti kita baca. Kita insya-Allah kita akan reply. Betul. Kalau korang macam malu ke apa kan, kat komen pun tak ada masalah. Nak kongsikan apa-apa boleh, insya-Allah tak ada masalah. Jadi komen je. Komen banyak-banyak kan. Betul. Okey. Hari ni Ayah nak cerita pasal apa? Okey, aku nak cerita pasal persilatan. Persilatan. Ilmu persilatan dan pertapaan. Perkara-perkara mistik yang melibatkan pertapaan lah. Kiranya tengah bertapa tu diganggu. Ya, betul. Kira macam untuk pengetahuan saya nak tahulah juga kan. Kira macam untuk apa orang bertapa? Okey, apa yang saya tahu lah, apa yang aku tahu. Diorang bertapa ni bila diorang dah ambil ilmu sesuatu, ilmu tak pasti ilmu apa, cuma bertapa ni untuk menguatkan dalaman aku rasa. Bila biasa kalau kita dengar, kalau orang bertapa, dia akan ada gangguan. Gangguan tu kalau dia orang dapat bertahan, maknanya dia orang lepas satu tahap. Mungkin dalam persilatan ataupun apa-apa perguruan ataupun apa-apa yang diorang belajar berkenaan dengan apapalah kekuatan ke apa mungkin. Kiranya macam level up. Lebih kurang macam tu. Mungkin diorang belajar perubatan pun boleh jadi. Dengan bertapa tu mungkin dia boleh level up diorang punya. Yelah, orang kata apa, tingkat keberanian kan. Betul. Keberanian kan. Sebab kita bertapa kan. So seorang-seorang ke masa tu bertapa ramai-ramai? Masa tu ramai-ramai, tapi ramai. Dalam berapa orang masa tu? Anggaran dalam 10 orang. 10 orang? Oh, ramai. Tapi jarak-jarak Jarak-jarak tapi boleh pergilah kan. Boleh, dekat orang. kita boleh nampak. Kita boleh nampak orang. Tapi biasa kalau kita dengar, kalau orang tapa tu seorang-seorang kan, duduk dekat gua kan, seorang-seorang sebulan, setahun kan. Ini sebab kita silat pun masa tu budak-budak muda. Jadi kita tak adalah sampai level macam sebulan nak bertapa dalam gua, bukan macam tu. Okey, faham. Kita cuma nak uji masa tu je. Okey, faham. Okey, baik. Okey, boleh start. Boleh. Banyak pula tanya. Tak apa, bagus. Bagus, tapi bila Yeah. kau tanya macam tu, aku boleh jawab, maknanya penonton kita tahu. Dapat info daripada apa itu tapa tu apa. Kan, sebab yelah macam saya silat juga, tapi tak ada. Tak ada. Bertapa apa semua, cuma silat cekap papas keping ni kan. Dia mengutamakan stamina. Kira dia mengutamakan stamina dengan orang kata apa, fokus. Okey, baik. Just itu saja. Kiranya tak ada lah macam nak bertapa ni kan, untuk menguji apa ni, tak ada lah. Yelah, dia lain silat, dia lain cara dia. Betul. Ada dari cara dia. Ada cara dia sendiri dah. Dia kan silat kan banyak jenis. Betul. Okey, baik. Aku start apa Boleh start. Okey, cerita ni bermula masa aku study aku study dekat selatan tanah air kat selatan mana, Johor kan. Johor selatan. Dekat Johor. Masa tu umur aku anggaran dalam 20, 21, 22 gitu habis aku. Muda lagi Kiranya baru-baru
Baru-baru habis study ke? Masa tu tengah study lah. Tengah study. Study so kat situ lah, silat. dekat institute tu kan. Institute. Dekat ni. So dalam tu biasalah kadang-kadang tu kita dapat keluar kadang-kadang hari Sabtu Ahad je. Yelah selalunya outing. Outing Sabtu dengan Ahad kan. So kadang-kadang Jumaat tu petang dah boleh keluar. Betul. Petang lepas tu wajib balik hari Ahad tu sebelum pukul 6. Biasalah gitu. So, tempat tu Yelah, dia punya law. law dia kat situ kan. So dekat situ dekat luar daripada tu dia adalah tempat perguruan silat sebenarnya. Tapi dia buat dekat satu tempat pengakap. Dia dalam hutan. Memang betul dalam hutan. Dalam hutan. Hutan tu dalam ke macam? Dia tepi jalan je. Tepi jalan yang penuh dengan hutan saja. Jalan yang macam apa entah. Dan hutan keliling. Tapi tempat dia jalan tu busy ke tak? Tak busy sangat. Tak busy. Sebab jalan hutan ni. Orang jarang guna. Tepi jalan betul. Memang kalau lalu memang nampak tempat tu. Dia sebab asalnya tempat mengakap. Tapi siapa-siapa pun boleh guna sebenarnya untuk buat apa, riadah ke rekreasi. Tapi so aku ada join lah satu persilatan ni. Nama minta maaf nak beritahu lah. Sebab dia limited, orang takkan pernah dengar nama ni. Okay, faham. Kan biasa silat cekak kan, biasa dengar silat cekak kan, silat gayung kan. Ni silat ni lain sikit. Okay. Sebab dia melibatkan spirit sikit. Yelah, orang kata apa, dalaman. Dalaman gitu kan, silat dalaman gitu kan. So aku join. Masa tu yang join ramai daripada tempat yang budak-budak yang study dengan aku tu. Banyak course lah. Masing-masing ramai yang join. Aku rasa hampir anggaran dalam 30 orang masa tu. Yang join silat tu. Macam mana belajar silat. Maknanya kita akan gerak pada petang Jumaat. Kita akan tidur kat sana 2 malam. Kita bawa tikar, bantal apa semua, kita akan tidur kat situ lah. Bantal tak bawa. Tikar dengan baju saja. So kita akan balik pada hari Ahad lah. Itu dia punya law dia. Maknanya sepanjang masa tu kita akan belajar silat. So nak dipendekkan cerita lah. Bila belajar silat, bila mungkin dah berapa minggu tak silap aku, dah berapa minggu kita dah belajar. So ada satu hari tu kami kena buat pertapaan. Bertapa. Tapi bukan bertapa seseorang. Yang bestnya kalau betapa seseorang mungkin aku tak pergi. Yelah mungkin. Yelah seorang-seorang kan. Dalam hutan tu. Dalam hutan. Dah baru lagi kan. Walaupun dia tepi jalan tapi hutan dia memang tebal gila. Tebal. Boleh dibayangkan. Boleh bayang kan, pokok besar-besar dan tebal. Dia ada satu kawasan lapang. Ada satu pondok kat tepi ni. So dia ada air daripada gunung ada lah kat tepi ni kan. Macam contoh nak ambil semayang, dia pakai itu lah. Dekat lapang tu, situ dah naik tebing. Dia dah naik bukit ke atas. Bukit tinggi tu. So kat atas tu memang semak lah. Memang semak dengan pokok besar-besar. Okey. Malam tu kami guru silat kami dia cakap, saya nak uji awak semua malam ni. Saya nak uji awak semua. Dalam 30 orang ni, saya nak uji awak kena naik ke atas bertapa. So kami dibagikan 3 grup. 10 orang. Kiranya dia 10 orang dekat kawasan ni, 10 orang dekat kawasan ni. Dia naik dulu. Naik 10 turun. Lepas tu naik pula yang 10 dah turun ni, naik pula 10. Kiranya berapa lama? Lama jugalah sampai nak dekat ke pagi ke lah. Kiranya dari malam tu sampai pagi. Yelah, nak pagi tak pagi jugalah, mungkin dalam pukul 4 gitu habis rasa tak silap aku. So aku ni yang grup yang ke berapa naik aku tak ingat lah. Aku rasa grup yang pertama. Yang pertama naik ke bukit tu lah. Bukit tu tinggi. Sampai ke hujung kita naik. So bila kami naik 10 orang dah start naik, kami ada yang teman kami lah, maknanya pelatih. Ada seorang pelatih yang akan teman kami. Dia takkan bagi kami naik seseorang di sendiri punya sebab tak tahu jalan kan. Ya betul. So dia teman kami naik. Kami naik lah. Kami naik sampai ke atas. Okey, dah sampai ke atas dia beritahu. Okey, dah sampai sini saya nak semua berpecah. Saya tak nak duduk dalam kelompok. Saya akan bagi tempat. Seorang duduk sana, pokok besar sana. Seorang duduk pokok besar sini. Sini bagi lah. Maknanya aku pun duduk. Aku duduk dekat pokok besar yang tertengah. Maknanya yang lain pergi ke sana. Aku duduk di tengah. So okey, sebelum dia turun, okey semua dah duduk kan dia cakap okey semua dah duduk okey relax, pejang mata, jangan sesekali buka mata dia cakap. Jangan sekali buka mata, berzikir dalam hati. Dia cakap macam tu kan. Berzikir dalam hati, jangan buat bising. Okey baik, semua dah ready. Lepas tu last sekali sebelum dia turun dia cakap, kepada yang ada di sini, jangan melampaui batas. Suara dia memang sedap.
jangan melampaui batas. Dia warning kat benda tu. Kau faham kan? Okey, faham? Kira nak kacau jangan heavy sangat. Jangan heavy. Kalau nak kacau boleh. Dia masuk dia cakap kepada yang ada di sini, minta tolong jangan, sambil dia pandang ni sampai depan atas, tolong jangan melampaui batas. Itu je dia cakap. Okey, dia turun. Dia turun, kami pun start lah petapa kan. Petapa zikir. Pumpang. Tapi masa petapa tu adalah kena kacau, cuma dia orang tak nampak sebab tu mata. Ya, dia nampak apa kan, mata. cuma kacau pun dia tiup telinga. Berasa. Berasa benda macam tu, tiup telinga sikit-sikit kan, tapi usik tak ada lah. Tapi aku tak tahulah bahagian kawan-kawan aku macam mana masa tu. Memang aku lepas tu aku tak pernah tanya dia orang. Aku tak pernah tanya, korang kenapa kat atas, kenapa? Tak pernah tanya. Sampai sekarang yang aku tahu, aku kena tiup telinga macam tu lah, rasa angin kan. Okey, dia bagi masa dalam tak lama pun, tapi tak sampai sejam pun. Dalam aku rasa dah setengah jam kot. Dalam setengah jam. So lepas setengah jam dia naik balik. Dia naik balik daripada atas. Dia panggil, okey, sudah cukup. Okey, boleh buka mata semua dan berkumpul satu tempat. So masing-masing pun berkumpul lah. Bangun, duduk berkumpul satu tempat kan. Okey, jom kita turun. Tak ada apa ni, dia cakap. Tak ada apa ni, jomlah kita turun. So turun. Kan bukit tu jauh kan. Dia ada checkpoint. Dia macam ada satu tempat dia mendatar, satu tempat dia mendatar. Ada macam tangga gitu. Kami turun, relax turun. Bang, tak ada apa ni, boring lah. Cik konon kan. Allah, tak ada apa. Sebab dalam hati biasalah, kita muda masa tu, rasa riak lah. Tak ada apa pun. Berasa nak ekstrim konon kan? Betul. Dia bila dah kena macam tu, dia rasa tak rasa apa pun, macam biasa je. Bila dah rasa macam tu dia tunjuk lah. Mula dia nak tunjuk. Mula ada heavy kan. Mula lah. Lepas tu bila kami tengah turun sampai ke checkpoint pertama tu, nak turun ke bawah, aku terpaling dekat belah kiri. Aku nampak ada cahaya. Bukan cahaya warna putih, dia cahaya macam cahaya warna api. Warna kuning-kuning kemerahan lah. Dia waktu kuning merah tu kan. Nampak dekat pokok-pokok. Aku paling. Ish, bola api Syafiq. Bola api tu besar ke tak? Lebih kurang besar ni. Besar kepala. Ada 2 biji. 2 biji. Yes, ada 2 biji. Kiranya main macam tu. Bukan. Lepas tu sekali. Dia memancar daripada tanah. Dia macam bawah ni semak kan. Dia keluar daripada tanah tu, dia lompat. Puff, dia lompat, dia pecah dekat atas macam bunga api. Tapi bukan, dia pecah tu dalam tinggi ni je. Contoh tanah di sini, dia naik ni, puff, pecah. Dia naik, lepas tu dia naik sikit lagi, puff, dia pecah. Kagum aku kejap tengok. Wow, aku cakap kan. Lepas tu, yang brother tu, dia cakap, tu dia. Okey, duduk. Dia nampak? Dia semua nampak. Semua nampak. 10 orang termasuk dia 11 lah. Semua nampak benda tu. So dia cakap, okey kat sini. Kat sini tempat dia. Kat sini, dia dah tunjuk. Dia cakap, okey dia dah tunjuk. Semua relax kan. Lepas tu kami tengah berdiri masa ni. Lepas pada tu kita dengar ada bunyi macam dentuman tau. Kuat. Dia macam sebiji buah kelapa yang jatuh daripada pokok kelapa. Bunyi ni boom. Boom. Padat Pam. Dia bunyi kat keliling kita orang ni. Boom. Kejap lagi boom. Sini. Aku cakap jangan jatuh kepala dah. Ya. Kita memang dah niat kan. Ya, takut. Depan. Tak takut masa tu sebab 10 orang. Yalah ramai. Ramai. Kalau seorang mungkin lagi dah. Ya. Kan boom. Okey, brother cakap okey. Alalang dia dah nak AV ni, kau duduk. Kan. Kita orang duduk lah. Masa kita orang duduk tu buat bulatan. Maknanya buat bulatan tapi menghadap keluar semua. Bukan menghadap masing-masing. Membelakangkan masing-masing. So dia pun okey, saya nak turun awak tunggu je kat sini. Saya nak turun ke bawah. So dia turun lah. Start daripada turun tu, tapi tak heavy sangat lah. Dia sampai situ je. Lepas tu masa kita orang buat bulatan tu, ada satu benda jatuh daripada atas pokok. Bentuk dia macam seekor babi. Bukan babi biasa, bukan babi ni, tapi macam babi hutan yang besar nak mampus. Jatuh daripada atas pokok, jatuh depan kita orang. Buff. Kau bayangkan satu benda besar yang besar babi yang bapak punya babi jatuh. Kau boleh bayang tak macam mana bersepainya bunyi dia? Memang kuat lah. Memang kuat. Bersepai. Kita orang hampir-hampir nak bila dah dengar tu memang terkejut lah. Hampir-hampir nak tergolek lah masing-masing. Ya. Depan mata, ibarat macam kalau macam benda aku betapa kat sini,
Benda tu jatuh kat belakang tu je. Dekat dinding ni kan. Itu je jarak dia. Oh tak jauh. Tak jauh. Depan kita orang jatuh. Dalam 3 meter macam tu. Habis kurang dah 3 meter je. Ha. Kan? Tapi benda tu besar. Kau bayang kalau benda tu jatuh atas kepala kita orang macam mana? Tak bersepai ke? Ya lah. Bengkok semua. Lepas jatuh tu hilang. Dia hilang macam tu. Kira korang tengok masa tu. Tengok, tuan nampak? Lepas tu hilang. Tak ada kat tanah. Bentuk dia macam bulat, macam babi hutan tapi bukan babi. Tak nampak pun kepala dia tapi bulat dia macam bayangan dia tu. Bayangan dia tu macam babi hutan. Macam babi hutan yang jatuh, bukan jatuh gitu, dia jatuh macam ni. Boom. Menyering. Yang kita nampak bentuk badan dia bulat gitu kan. Pum, jatuh. Sudah aku cakap ini kalau jatuh atas kepala ni nanya aku cakap kan member. Aku cakap member dah takut lah sini. Sebab bukan takut apa Abi. Kita orang takut benda tu jatuh atas kita orang. Betul. Ya besar-besar. Sebab kita orang 10 orang. Kan tak ada rasa macam gerun sangat tapi cuma kita takut. Kami takut masa tu. Takut benda tu jatuh ke atas kita orang. Kalau jatuh kau bayangkan macam mana jadi. Kita orang terpenyek kat situ Bi. Ya betul. Sama ke macam yang buah kelapa ni yang jatuh atas kepala kan. Sama juga. Pecah kepala. Pecah kepala. Betul lah. Dan aku ada dia ajar macam mana cara nak kesan benda tu. So aku tak tahulah, macam aku follow cara dia cakap, beritahu kan, guru tu cakap cara macam mana nak kesan benda tu kalau ada. So selepas daripada tu kita bangun lah. Kan yelah tak sanggup nak duduk, aku tak berani duduk. So kita bangun. Sebelum benda tu jatuh atas kepala biar aku bangun. So bangun, aku teringat dia cakap nak kesan guna tapak tangan. Guna tapak tangan. Nak kesan benda tu ada kat mana. So aku pun try. Aku cuba ni. Kan aku cuba, aku buat macam tu. Dia cakap scan macam ni, dia cakap. Cuba scan. Lepas tu aku pun try scan. Memang terasa. Bila aku arahkan kat satu tempat yang macam bola api ada tadi, terasa macam brup. Dia rasa macam jari ni engkau buat macam ni kat tangan kau. Dia terasa macam current tau. Okay. Serius lah, betul siap. Aku kan dalam hati best gila kan. Kan kita bukan belajar, cuma dia beritahu cara. Mungkin dia tunjuk tu kan. Terasa lah. Betul lah. Wah best gila cakap kan. Lepas tu dia pun naik. Lepas habis sampai situ je. Cerita tak panjang sangat. Tapi lepas tu dia pun naik. Dia naik, dia suruh kami turun lah. Dan sebab lepas daripada babi jatuh tu, aku rasa kita orang tunggu dalam 10 ke 15 minit. Tak ada apa-apa lah lepas tu. Itu last lah. Itu last. Tak ada apa-apa gangguan. Tapi kami sebenarnya mengharap yang ekstrim-ekstrim. Tapi itu pun dah cukup ekstrim kalau jatuh atas kepala. Kan. Tapi itulah, dapatlah macam itu je. Okey lah. Kira dapat lah. Dapat lah juga kan. So dia pun datang. Dia pun naik ke atas kan. So saya cakap okey, nampak gaya macam dah 15 minit korang tak ada rasa apa-apa. So kita turun lah kan. Kami pun turun. So turun. Ingat dah habis lah. Rupanya tak habis lagi. Sampai kat bawah. Sebelum grup kedua naik, tiba-tiba angin datang. Angin tu kuat gila. Macam ribut. Tapi dia bermain dekat kawasan tu je. Dalam kawasan tu je. Dalam kawasan dia macam campsite berkakap kan. Dalam kawasan campsite tu saja pokok apa goyang. Yang lain tak? Tak. Pokok goyang kawasan tu. Memang ribut betul. Tengok sana pokok tu tak goyang. Pokok ni tak goyang. Pokok belakang tak goyang. Kan cuma pokok dalam kawasan tu je bergoyang. Maknanya lepas tu yang Tok Guru tu cakap, dia tu cakap. Dia datang lah tu. Dia menyapa korang je tu cakap kan. Korang tengok pokok kiri kanan tu mana goyang tu, dekat atas tu yang goyang. Kan maknanya bila dia cakap balik, maknanya benda tu boleh datang dalam bentuk angin pun boleh datang. Tu aku fikir balik, memang betul selama ni aku dengar orang cakap benda tu boleh datang dalam pelbagai bentuk kan. Termasuklah bentuk angin yang boleh bergoyangkan sesuatu. Betul. Dari situ aku percaya. Orang kata macam dia bukan angin tau, dia macam aura dia. Kan aura dia menyebabkan angin. Tapi yang datang tu kita tak tahu lah, sebab dia pun tak beritahu apa benda yang datang tu. Dan bola api tu memang bola api lah. Yang hantu babi tu dia pun tak beritahu apa-apa. Dia tak tahu kenapa yang jatuh tu. So itulah pengalaman Habib. Pengalaman silat pengalaman memang aku tak lupa lah pengalaman. Betapa. Betapa walaupun sekejap. Yelah walaupun sekejap tapi adalah. Ada manis dia. Ada manis bunyi dia kan. Ada manis sikit orang kata. Walaupun sekejap berapa minit tak sampai sejam pun rasanya. Sejam lebih gitu je rasa. Lepas tu barulah
grup kedua naik, grup ketiga. Tapi aku tak dengar cerita pasal diorang pun. Diorang jumpa apa ataupun diorang dengar apa, diorang rasa apa, aku tak tahu. Sebab diorang pun tak cerita. Kita bila diorang dah turun tu semua, kita buat sendiri je. Sebab kami pun tak cerita kat diorang apa benda kami lalui kat atas. Sampai sekarang aku tak tahu. Tapi mungkin nanti aku nak call balik diorang. Aku nak tanya apa benda yang kau rasa kat atas, sama tak macam kami rasa. Nanti kalau ada masa kan, nak tahu juga macam mana. Tuan Syafiq, pengalaman aku Bik. Ya. Okey, bersambung dengan cerita saya. Okey, baik. Okey, cerita saya ni tentang rumah sewa. Oh, okey. Rumah sewa yang diganggu oleh, nak kata diganggu tidak juga, tapi di rumah sewa tu berpenghuni dengan budak. Okey. Makhluk yang menyerupai budak. Okey, baik. Budak-budak kecil. Macam dalam lingkungan 6 ke 7 tahun. Okey. Yang dah boleh berjalan kan? Yang dah boleh bercakap. Okey. Dia bermula kisah dia macam ni. Seorang pasangan sudah mempunyai anak. Diorang dah mempunyai anak. Diorang mencari rumah sewa sebenarnya. Okay. Sebab jadi ni berlaku kat mana Pik? Dekat area mana? Tak boleh bagi tahu. Tak boleh beritahu. Tapi dalam kawasan perumahan. Kata. Negeri mana tu? Negeri Pahang juga. Oh, negeri Pahang. Okey, baik. Dalam kawasan perumahan. So dekat, sebab rumah tu sekarang berpenghuni. Oh, okey. Berpenghuni. So ini bermula kisah daripada pasangan ni lah. Dia mencari rumah sewa sebab laki dia orang kata apa, ditransfer pekerjaan. Ditransfer pekerjaan dari negeri Johor ke Pahang. Okey. So diorang cari rumah sewa. So jumpa rumah sewa yang ni murah dan berkualiti. Siapa tak nak kan? So, mana rumah baik, rumah elok. Rumah elok dia kata. Rumah ni elok. Cakap sebab dengan 4 bilik kan, 4 bilik, 2 bilik air. Memang okey kan, 2 tingkat. So dia jumpa rumah ni. Okey, dia deal dengan orang rumah. Tuan rumah kan. Okey, dia deal dengan tuan rumah apa semua. So hari pertama dia masuk. Hari pertama dia masuk ni biasalah rumah baru masuk kan, kosong, perabot tak ada apa, tak ada kan. Cuma ada satu bilik tu masih ada barang-barang dia orang lah. Barang-barang orang lama. Orang lama ke ataupun tuan rumah? Orang lama. Orang lama lah, orang lama. Oh, dia tinggal Orang lama dia tinggal. So biarlah kan. So barang-barang yang biasa macam almari, katil. Mana-mana yang buruk aku. Tak ada buruk, dia tak buruk pun dia cakap. Tapi dia tak nak bawa. Cuma dia tinggal, mungkin dia lupa ke tak pasti kan. So bermula kisah dia seminggu selepas dia duduk kat rumah tu. Dan dia mengaku juga silap dia kan. Sepatutnya kita kalau masuk rumah kita kena doa selamat kan. Betul. Untuk ni apa semua kan. So dia kata silap dia jugalah. Dia tak buat kenduri macam tu. Tapi dia kata waktu tu memang dia dah bercadang nak buat. Dia dengan lelaki dia dah berbincang nak buat kenduri doa selamat kan, jumpa orang surau apa semua kan, datang. Tapi tak expect lah benda tu berlaku dengan cepat. So dia expect yang sebulan atau 2 bulan akan datang. So benda ni berlaku seminggu selepas diorang duduk situ. Okey, baik. Kiranya yelah seminggu duduk situ kan, bawa masuk sofa dengan barang-barang penting je diorang bawa masuk kan. So seminggu mula-mula jiran ni bertanya dekat diorang. Jiran-jiran kan, diorang keluar petang-petang biasa kan, rumah perumahan taman. So jiran-jiran ni tanya, cakap okey ke rumah ni kan, okey ke duduk sini. Lepas tu dia kata okey je, selesa dia kata kan, besar pun besar, murah pun murah kan, macam tu kan. Lepas tu orang kejiranan dia ni pun sengih-sengih gelak-gelak, diam. Diam. Ada something. Dia macam dia pun dah terasa pelik, tapi mungkin dia kata ya kot, mungkin saja nak bertanya khabar ni kan. Okey, tak cara apa. Cara dia kan, cara dia sebab dia kan orang negeri lain datang ke negeri lain kan. So okey, dia baru nak selesa dengan orang dekat situ lah. Seminggu pada lepas tu waktu maghrib, anak dia baru balik daripada main lah kan, dekat playground, satu playground dekat taman tu juga. Taman.
taman permainan. So anak dia balik. Waktu ni dia kata dia suruh anak dia pergi mandi tau. Dia suruh anak dia pergi mandi. Lepas tu anak dia ni macam tak nak. Ya biasa budak-budak kan. Budak-budak. So dia kalau kau nak tahu dia orang 3 beranak lah. 3 beranak, laki, bini dan anak seorang. Anak dia berapa tahun? Anak lelaki dia tu dalam darjah 2. Oh, okey. Darjah 2. So anak dia tak nak. Lepas tu dia ni tengah sibuk dekat dapur kan. Sibuk kat dapur nak siapkan makanan malam dia kata. So dia suruh anak dia pergi mandi. Anak dia kata tak nak kan. Lepas tu anak dia sibuk lagi tengok TV kan, tengok kartun. Dia kata anak dia kalau nak tahu dia punya apa ni TV ini jalan ke dapur. Dan sebelum jalan ke dapur tu ada satu bilik yang diorang tinggal barang. Oh, okey. Macam store lah. Orang kata macam store kan. Maknanya dia tak kemas lagi bilik tu? Bilik tu dia tak usik pun. Oh, sebab dia tak nak usik lah barang tu. Sebab okey, baik. diorang dah ada lagi 3 bilik kan. So untuk 4 bilik kan? besar bilik, rumah tu. 4 bilik. 2 bilik bawah, 1 bilik 2 tingkat atas. 2 tingkat. So dia tak usik lah bilik tu kan. Biar je lah kan. Bilik tu yang tak usik tu bilik atas ke bilik bawah? Bilik bawah. Bilik bawah. Bukan atas, bilik bawah. Mak dia tengah masak kat dapur. So anak dia ni tengah tengok TV. Dia ada nampak seorang budak tau berlari masuk dalam bilik dan keluar dari bilik tu. Kalau nak tahu ini tandas dan ini bilik diorang simpan barang tu. Kan dia bertentangan kan. Okay. Dia macam budak tu keluar pergi ke tandas tu, lepas tu lari masuk ke dalam bilik tu. Masuk balik. Siapa nampak ni? Mak dia? Tak, anak dia yang tengah tengok TV. So anak dia pun pelik. Cakap siapa ni kan? Tak, kawan aku ikut aku balik kot kan. Anak dia berfikiran macam tu lah. Lepas tu anak dia tiba-tiba panggil nama kawan dia tu. Kawan dia tu Ryan. Tengok tak ada orang. Dia tengok tandas tak ada orang. Dia tengok bilik tu pun tak ada orang. So lepas tu mak dia ni tegur lah. Kau cari apa? Kan? Kau cari apa? Orang suruh pergi mandi tu tak mandi-mandi lagi kan. Mak dia cakap tu. Mak dia bebel lah. Kira mak dia cerita kat saya, mak dia bebel. So bebel. Lepas tu anak dia macam diam, tak tahu nak buat apa. Lepas tu anak dia decide untuk duduk kat depan TV dan tengok TV balik dengan keadaan yang pelik. Mak dia tengok anak dia ni pelik. Sebab masa mak dia bebel tu, anak dia ni macam tak menjawab. Selalunya anak dia ni macam nantilah nak tengok kartun apa semua kan. Selalu macam tu budak kan. So ni budak yang tak menjawab, macam keadaan yang pelik kan. So budak tu masih mikir lagi kot. Lepas tu mak dia bawa dia pergi mandi. Selepas mandi tu mak dia nak tidurkan dia dalam pukul 9 lebih. Nak dekat pukul 10. Ya, esok sekolah kan. So masa mak dia nak tidurkan dia tu, dia cerita kat mak dia. Mak, adik nampak something. Dia kata kan, adik nampak sesuatu. Ada budak berlari kat dalam rumah kita. Dia kata macam tu. Lepas tu mak dia pelik lah. Cakap kau ni kan, mak tak ada nampak apa. Entah siapa-siapa kau ni. Mengarut je lah kan. Mak dia pun cakap mengarut. Tapi dalam hati mak dia ni, masa akak tu cerita kat saya, dalam hati dia ni dah terasa lah. Sebab anak dia cakap macam tu kan. Mak dia nak sedapkan hati je sebenarnya. Nak sedapkan hati anak dia lah. Lepas tu mak dia suruh anak dia tidur. Lepas tu dalam satu malam tu mak dia tak tidur tau. Malam tu juga mak dia tak tidur. Mak dia tak tidur. Bilik anak dia sebelah je bilik dia. So dia dengar anak dia tu bercakap. Dia ingat anak dia mengigau lah. Dia dengar anak dia tu bercakap. Cakap, kenapa tak tidur lagi budak ni kan. Dia cakap, kenapa tak tidur lagi budak ni. Lepas tu dia kejut laki dia, tengok tu anak tak tidur. Pergi suruh dia tidur. So laki dia pun dah tidur mama kan. Cakap, pergilah tidur. Pergilah suruh dia tidur kan. Pergilah suruh dia tidur, esok nak sekolah semua. Laki dia pun sambung tidur. So dia bangun, pergi tengok anak dia. Buka-buka, anak dia tengah duduk tau. Bukan baring, tengah duduk dekat dalam bilik tu. Tengah duduk sambil bercakap. Masa mak dia buka pintu, anak dia tu diam. Anak dia tu diam. Lepas tu mak dia buka lampu, tengok mata anak dia ni macam termenung. Cakap, kenapa tak tidur lagi kan? Esok nak sekolah. Mak dia bebel lah. Bebel, kenapa tak tidur lagi mak dia bebel. Lepas tu anak dia senyap. Dia kata anak dia senyap. Lepas tu mak dia pergi duduk sebelah anak dia tu. Mak dia nak tarik badan anak dia tu, badan anak dia tu keras.
Okey. Keras macam tak nak baring. Tak boleh bergerak. Macam tak nak baring. Tak, mak dia cakap tidur, tak nak baring, tak nak baring. Lepas tu macam mak dia ni tak sedar hati tau. Mak dia ni tak sedar hati. Mak dia tepuk belakang dia 3 kali. Tepuk 3 kali, mak dia kata panggil nama dia kan. Panggil. Lepas tu anak dia macam terkejut, pandang mak dia. Lepas tu anak dia baring dengan tanpa bercakap apa-apa. Okey, tanpa bercakap apa-apa. Dia pelik perangai anak dia. Selepas dia cerita dia nampak budak berlari kan, dia pelik. So dia malam tu dia decide dia tidur dengan anak dia. Dia tidur dengan anak dia. Okey, dia tidur dengan anak dia. Malam tu sampai ke pagi. Okey, elok. Siap-siap anak dia pergi sekolah. Dia mengadu kat laki dia. Dia cakap anak dia ni ada nampak budak berlari. Lepas tu dalam satu malam ni perangai dia pelik. Cerita kat laki dia. Lepas tu dia cakap, laki dia pun macam berfikir. Cakap, semalam pergi mana? Dia cakap dekat bini dia, semalam pergi mana? Teman anak tidur lah semalam. Tengok dia pelik. Lepas tu cakap, semalam anak datang tidur sebelah abang. Nah. Dia kata anak dia tu datang tidur sebelah abang. Nah. Laki dia cakap. Lepas tu semalam yang tidur dengan saya tu siapa? Bini dia cakap. Anak kita lah. Tapi anak kita tidur dengan abang semalam. Tombek. Lepas tu dia macam dia jadi macam tu tau. Siapa yang tidur laki dia tu, siapa tidur dengan mak dia. Tak tahu mana satu anak dia. Mana sekarang ni dia pun tak tahu mana satu anak yang betul. Mana tahu. Sampai sekarang dia tak tahu dia anak dia siapa yang ni. Yang tapi yang kukuhnya saya rasa anak yang betul tidur dengan mak. Okey. Yang tidur dengan ayah dia tu bukan anak dia. Bukan sebab mak dia cerita mak dia cerita yang sebab dia ada sampai pagi. Ada budak tu ada sampai pagi, bangun pergi sekolah apa semua kan. Dengan dia. Yang ayah ni tak ada sampai pagi. So saya rasa yang dengan mak ni orang kata anak dia yang betul. So diorang dah pelik lah. Diorang dah pelik. Cakap laki dia lagi pelik kan. Laki dia lagi pelik. Anak aku tidur dengan aku semalam kan. Sebab dia tanya bini dia, kau tidur seorang-seorang ke kan? You tidur seorang-seorang ke dekat bilik anak? Cakap tidur dengan anak lah, teman anak. Sebab anak pelik semalam, perangai takut jadi apa-apa kat dia semua kan. Sebab dia cerita macam ni. Sebab dia start cerita kat laki dia. So laki dia pun dah pelik. Okey. Laki dia cakap never mind lah kan, tak nak fikir lah dia kata kan. Imajinasi ataupun mamai kan, dia kata never mind. Laki dia pun siap-siap nak pergi kerja. Tiba-tiba mak dia ni waktu tu dalam selepas anak dia balik sekolah. Anak dia mandi, lepas tu anak dia study dalam bilik. Okey, mak dia ni kat bawah, anak dia kat atas. So mak dia ni masa mak dia nak pergi ke ruang tamu, dari dapur nak ke ruang tamu, ada satu bola. Bola jatuh kat tangga. Jatuh kat tangga dengan cantik tau. Cantik ke? Satu bola tu jatuh. Bukan selalu kalau bola jatuh kan. Bersepai ni jatuh satu. Memang cantik bola tu jatuh. Okey, lepas tu mak dia cakap marah anak dia ni. Cakap, janganlah main bola dekat tangga, jatuh kang, apa jadi nanti susah kan. So anak dia diam. Lepas tu dia macam pelik, siapa yang main bola kan? Selalu mesti anak dia pergi kejar bola tu kan. So dia tengok dalam bilik anak dia tengah tidur dekat meja study. Mak dia dah pelik lah kan. Dah pelik. Okey, dia decide untuk tanya jiran-jiran. Petang tu lah dia tanya jiran-jiran dia, boleh nak tahu tak kisah rumah ni? Sebelum saya duduk rumah ni, siapa duduk rumah ni? Okey, jiran-jiran dia tu pun bagi tahu sebelum awak duduk ada satu keluarga ni duduk. Okey. Dia kata keluarga ni memang baik kan, dengan jiran-jiran ni memang baik. Tapi tak sangka diorang mendera budak. Diorang mendera anak dia sampai anak dia tu meninggal kat rumah tu. So mungkin kelibat yang dia nampak tu jemaah. Dia punya jemaah budak tu lah. Dan bilik yang tak ambil barang tu adalah bilik anak dia. Bilik anak dia. Bilik tu, bilik yang diorang tinggal barang tu kan, bilik anak yang meninggal tu. Sekarang ni tak pasti
diorang kat dalam penjara lagi ataupun apa. Oh, tak ada info pasal tu Tak ada info pasal tu. Tapi yang dia tahu rumah tu bekas budak kena dera sampai meninggal. Oh. Lepas tu dia stay lagi ke kat rumah tu? Sekarang ni tak pasti dia stay lagi ke tak. Yang saya tahu dia cerita sampai situ saja. Yang budak tu, oh, okay. yang rumah tu dulu penghuni dia mendera budak. Oh, dahsyat Dahsyat. Tapi part yang paling saya naik bulu roma tu, yang diorang tidur. Diorang tidur macam, yalah kan. Bayangkan kan, kita teman anak kita, lepas tu tiba-tiba laki kita kata anak tidur dengan dia. So cakap siapa? Mana satu anak Mana kita satu kan? Waktu tu kita tak tahu satu. Aku betul lah macam aku cakap, part yang dalam mana cerita pun, kalau yang paling aku seram, part kalau menyerupai. Part yang menyerupai ni aku rasa macam tak boleh pergilah cerita benda-benda macam tu kan. Dia menyerupai isteri, menyerupai suami, menyerupai anak kan. Tidur sekali. Tidur sekali tu yang saya serius tu sangat. Yang aku rasa memang banyak cerita macam tu kan. Tapi memang itulah yang berlaku. Memang aku rasa kalau kau dengar cerita macam tu, seram siut. Kena kat kita kan. Kita dengar yang dia cakap part mula dia teman anak dia tidur tu, saya macam biasa. Okey, esok tu dia kata dia cerita kat suami dia. Lepas tu suami dia cakap, lepas tu yang tidur dengan abang semalam, anak datang tidur dengan abang semalam. Awak teman siapa? Itu yang part tu tiba-tiba, scary siap cerita ni, sumpah. Cuba kau bayangkan kalau lelaki tu dah masa sama, dia peluk ke budak tu. Itu saya tak pasti. Kau rasa dia peluk apa? Saya tak pasti ada peluk ke tak. Mungkin sebab anak kan. Kita mesti kita sayang anak kita kan. Peluk kita kan. Macam aku sendiri pun, aku usap kepala anak time tidur kan. Terpeluk diorang. Part tu saya tak boleh ni Rupanya macam benda tu nak, macam orang kata apa, nak berkawan dengan anak dia kan, ataupun nak berkongsi kasih sayang kan. Yalah, mungkin lah. Budak tak dapat kasih sayang. So bila dia tengok budak ni dapat kasih sayang, jelmaan tu dia terhasil daripada emosi dia. Betul. Emosi si arwah tu daripada mana, macam mana dia hidup. Emosi tu terzahir keadaan macam tu. Bila dia tak ada betul. Ataupun jemaah dia akan zahirkan emosi tu. Jemaah dia. Kita tak tahu kenapa Cuma saya boleh cakap itu jemaah dia. Jemaah dia yang ambil emosi dia. Tu lah. Dia tak tahu makhluk apa, tak tahu. Kita tak boleh cakap. Betul, kita tak boleh tahu. Tak pasti. Tak tahu, tak pasti. Cuma kita boleh cakap jemaah je. Jemaah budak. Jemaah seorang budak. Itulah cerita dia. Okey, baik. Tapi tu saya kesian kan. Kalau korang tak nak contoh kalau korang tak nak jaga budak korang tak payah dera, tak payahlah pukul kan. Korang hantarlah kat rumah anak yatim. So kurang-kurangnya dia bahagia kat situ. Sampai tak ada sakit-sakit orang kata. Sampai level mendera kan, membunuh. Kalau korang tak nak level membunuh. Tu sampai level membunuh. So korang janganlah kan. Kalau tak suka budak pun janganlah pukul. Kalau kita pun sendiri kalau kita tengok budak, kadang aku dengar berita kalau budak yang kena dera, aku rasa sedih tau. Sebab aku ada anak. Jadi aku rasa serius memang sebagai seorang bapa kan, aku rasa tersentuh gila kalau ada budak yang meninggal akibat kena dera, ataupun tak meninggal sekalipun, kalau luka satu badan. Aku rasa pun, bapa sedih siap. Macam mana budak yang umur kecil macam ni sampai merasai benda macam tu. Orang pelaku kan dia sampai label macam tu. Aku tak boleh terima sebenarnya aku sebagai bapa saya. Kita jadi marah kan. Kita jadi marah. Kan? Cuma sebab kita terbayangkan anak kita betul. Sama umur. Betul. Wow. Macam mana diorang boleh tergamak untuk pukul budak kan. So sebab diorang budak, diorang tak boleh berfikir panjang sebenarnya. Yalah, tak boleh fikir panjang. Kita sebagai orang dewasa lah kena. Kita sebagai dewasa, kita yang kena berfikir panjang. Itulah apa erti mendidik. Iyalah kan? Betul. Erti mendidik. Kalau dia buat kotor kan, nasihat elok-elok kan. Membebel tu biasa. Biasalah membebel tu ada masalah. So janganlah sampai pukul rotan berberat badan kan. Sampai melibatkan kecederaan. Itu yang tak boleh. Itu tak boleh sebenarnya. Okey, baik. Maknanya settle lah untuk podcast kita. Satu cerita aku cerita kan. So, okey, baik. Kepada viewer yang tengok kita punya video, minta tolong like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa tekan bell notification. Dan jika ada cerita untuk diceritakan, untuk berkongsi kepada kami, jangan pendam lama-lama. Kita jangan pendam lama. Kalau ada cerita yang best untuk cerita,
cerita dengan kami. Boleh tekan link dekat pin komen. Kita akan letak link kat pin komen Yes, betul. Boleh call pun boleh, nak voice WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Nak text pun boleh. Nak text pun boleh, tak ada masalah. Kami nak akan komen, sharekan. cerita kat komen pun tak ada masalah. Yes, nak cerita dekat komen pun tak ada masalah. Boleh, insya-Allah. Okey, baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Itu saja untuk hari ini lah. Bye-bye dari channel Meremang TV. Meremang TV. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.